A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam siri keempat, menselusuri sejarah ketokohan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita sambung, ini adalah siri keempat. Siri ketiga yang lepas malam kita bincang di mana Aisyah radhiyallahu an menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar, ayahandanya bersama Rasulullah SAW terpaksa keluar, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar ke Madinah, untuk berhijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah, Aisyah melanjutkan, akhirnya kami mempersiapkan semalam untuk kenderaan keduanya. Kami buatkan mereka tas perbekalan, dan kemudian Asma, kakak dia, pergi binti Abu Bakar mengoyakkan selendang untuk mengikat bekal itu. Jadi begitulah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai oleh Abu Bakar radhiyallahu an berangkat menuju ke Madinah. Mereka meninggalkan keluarga di tengah musuh-musuhnya saat kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah. Tanggal menunjukkan 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Maknanya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW menyerahkan kepada Allah. Dia tinggalkan keluarganya di tengah-tengah musuh yang kemuncaknya menentang Nabi, pakatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita lihat bagaimana bila Aisyah pergi balik ke Madinah, kita melihat sedikit bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan juga pengorbanan anak-anak dia dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini kita akan lihat sejarah Nabawiyah, ya. Di mana disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, mula keluar dari rumah Sayyidina Abu Bakar masa belum fajar. Jadi Rasulullah tahu bahawa dia keluar tu di tengah-tengah musuh. Oleh itu dia cari jalan yang mencari jalan lain yang jarang dilalui oleh orang lain dari Mekah ke arah selatan. Beliau menempuh jalan di sekitar 5 mil, 5 batu, ya, hingga tiba ke gunung yang disebut sebagai Gunung Sur. Dan itu termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat, banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Banyak batu. Kita tengok siapa yang pergi umrah, tengok bagaimana Gunung Dua Sur, bagaimana Gunung Sur itu tinggi dengan batunya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak menggunakan alas kaki, tak pakai kasut atau slipper. Bahkan ada yang menuturkan bahawa beliau berjalan dengan cara berjinjit-jinjit. Kenapa ia jinjit-jinjit jalan? Agar tidak meninggalkan bekas tapak di tanah, supaya orang-orang musyrikin tak dapat nak kesan ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia orang ni dengan tapak kaki pun dia orang boleh kenal siapa sebenarnya. Sebab tu Nabi berjinjit-jinjit jalan nak sampai ke gunung ke Gusur. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat memapah baginda sallallahu alaihi wasallam saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua, ke puncak gua itu yang dikenali sebagai Gua Sur. Mana dalam perjalanan nak daki gunung tu, Gunung Sur, di mana Sayyidina Abu Bakar, orang Terengganu panggil gendong, ya, memapah dan letak kat belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik, papah naik, ikat, ibaratnya mengikat badan beliau dengan badan baginda sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke Gua Sur dan bersembunyi di situ. Dan kita nampak di situ pengorbanan anak-anak dia.
di mana Asma hantar makanan, dan juga Abdullah anak lelaki Sayyidina Abu Bakar menghantar bekalan susu dengan bawa kambing ke pintu gua. Baik. Dan diceritakan di sini bahawa apabila mereka pergi jumpa pergi ke rumah, apabila dah lihat Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah dah tiada di rumah, maka mereka pergi jumpa, pergi ke rumah Abu Bakar, dan mereka masuk, dan mereka menemui Asma di ambang pintu. Lalu ditanya, mana ayahmu? Demi Allah aku tak tahu di mana ayahku, menunjukkan betapa mereka ini berahsia dan bekerjasama dalam proses hijrah. Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma hingga hati-hatinya jatuh. Kuatnya tampar sebab Asma tak beri maklumat di mana Rasulullah dan ayahandanya pergi. Baik, selepas itu kita nak lihat ialah mengenai bagaimana penghargaan Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita ambil sedikit. Iaitu contohnya Abu Bakar ni amat dihargai, mendapat penghargaan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Selalu kita tengok ada ayat-ayat Al-Quran yang khusus untuk Sayyidina Abu Bakar dan juga umumnya kepada umat Islam seluruhnya. Contohnya ialah surah Al-Lail, ya, Al-Lail, ayat iaitu ayat 17 sehingga ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan akan dijauhkan dia daripada orang yang paling bertakwa, yang memberikan hartanya kerana ingin membersihkannya, padahal tidak ada padanya budi seseorang yang hendak dibalas. Illa batiwa wajhi rabbihil a'la, melainkan hanya kerana mengharapkan wajah Tuhan yang maha tinggi. Jadi ayat ini menunjukkan, mengikut Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dan juga ahli tafsir mufassirin yang lain, mengatakan bahawa ayat ini termasuk ayat yang ditujukan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan juga secara umum kepada umat manusia, di mana dia suatu penghargaan pada Sayyidina Abu Bakar yang telah banyak berkorban untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu Sayyidina Abu Bakar lah orang yang membenarkan dan menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara orang-orang yang awal menerima risalah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang yang takwa pada Allah, seorang yang sangat pemurah harta bendanya, dikeluarkan untuk menyatakan taat pada Allah dan juga untuk membela junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Sayyidina Abu Bakar ni banyak mengorbankan hartanya, menginfakkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hitung berapa dinar yang habis atau dirham. Dia keluar untuk digunakan untuk perjuangan membantu Rasulullah SAW dan untuk dakwah. Disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang membeli Bilal yang telah diseksa apabila Bilal menyatakan Islam, mengikut risalah Nabi, daripada tuannya iaitu Umayyah bin Khalaf, ketika Bilal dijemur di tengah panas. Jadi dibeli Bilal dengan harga sebekas emas, lalu dibebaskan Bilal. Itu pedermawannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar lah orang yang pertama membenarkan Isra' dan Mi'raj. Sebab itu dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya manusia yang paling menyenangkan kepadaku kerana bersahabat dengan dia beserta dengan hartanya ialah Abu Bakar. Ulang balik ya, sesungguhnya manusia yang paling menyenangkan kepadaku kerana bersahabat dengan dia
beserta dengan hartanya ialah Abu Bakar. Kalau ada dalam kalangan umatku orang yang akan kujadikan khalil, teman yang sangat karib, maka Abu Bakar lah yang akan aku ambil kecuali pertemanan Islam. Ya, Abu Bakar lah akan aku ambil untuk sama-sama menjadi teman yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini salah satu ayat yang surah Al-Lail ayat 17 hingga 20 ini menunjukkan antara penghargaan Allah kepada Sayyidina Abu Bakar kerana banyak membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita balik semula kepada cerita Aisyah. Tadi kita cerita sedikit mengenai ayahanda Aisyah. Lalu setelah menetap di Madinah, Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi' ke Mekah untuk menjemput keluarga beliau. Sementara itu Abu Bakar mengutus Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi bersama Zaid bin Abu Rafi' ke Mekah. Jadi Abu Bakar mengirim surat pada puteranya Abdullah yang berpesan agar dia membawa keluarganya Ruman, Aisyah dan Asma. Maknanya Abu Bakar tulis surat supaya bawa keluarga dia, Aisyah, Ruman tu isteri dia, dan juga Asma untuk pergi berhijrah ke Madinah. Masa dulu tak ada handphone kan, nak WhatsApp nak apa, sekarang hanya menggunakan surat. Maka Abdullah keluar bersama keluarganya, sementara Zaid dan Rafi' bersama membawa Fatimah, Ummu Kalsum, Saudah, Ummu Aiman dan Usamah. Mereka berangkat bersama-sama. Di tengah jalan menuju Madinah, tiba-tiba unta Aisyah menolak melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, unta Aisyah yang dinaiki, Aisyah buat hal pula, tak nak berjalan, tak nak pergi. Lama lepas tu, akhirnya unta tu mau kembali melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Adanya halangan Aisyah ni, unta dia tak nak pergi, tapi akhirnya berkat dengan usaha, akhirnya unta ni bergerak dan sampailah Aisyah untuk turut bersama keluarga di Madinah dan keluarga Rasulullah sekali. Ketika itu Rasulullah tengah membangunkan masjid dengan rumah-rumah di sekelilingnya. Beliau menurunkan keluarganya di rumah tersebut. Aisyah tinggal bersama keluarganya di blok Bani Al-Haris Al-Khazraj. Dia menetap di sana bersama ibundanya selama kurang lebih 7 atau 8 bulan. Apabila berhijrah, Aisyah tidak duduk sekali lagi dengan Nabi, tak duduk sama lagi Nabi. Dia duduk dulu dengan keluarga dia lebih kurang 7 atau 8 bulan, sebab dia masih kanak-kanak lagi masa tu. Ketika itu kota Madinah sedang dilanda wabak. Jadi kaum muslimin yang baru berhijrah tak luput dari wabak, makna kena wabak. Ada separuh mereka mengalami demam dan hingga membuatkan mereka lemah. Begitu juga serangan wabak ini terkena pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga Aisyah pun kena wabak ini, di mana disebutkan Aisyah parah juga demamnya sehingga rambutnya rontak, mukanya gugur. Aisyah menceritakan kisah tersebut. Kami tiba di Madinah, lalu aku sakit selama sebulan sampai rambutku gugur. Rambut dia botak, punya panas. Setelah Aisyah sembuh dari penyakitnya, si ibu iaitu Ummu Ruman mulai menyiapkan untuk hidup berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah." Jadi akhirnya di sinilah Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah." Jadi akhirnya apabila Aisyah dah sihat, maka Aisyah Rasulullah telah para sahabat wanita telah disebutkan sebaik aja dia demam, hilang, sembuh dari demam, maka Ummu Rumah menyerahkan aku kepada perempuan-perempuan tersebut. Ni Aisyah cerita. Dan Ummu Rumah menyerahkan aku pada perempuan, mereka lalu mencuci rambutku dan mendandanku.
tak ada yang mengawasiku kecuali Rasulullah SAW. Meski beliau harus kepanasan, akhirnya mereka menyerahkan diriku kepada baginda. Jadi Asma bin Yazid adalah salah seorang satu teman Aisyah, menceritakan kepada kita tentang apa yang dihidangkan pada Rasulullah saat pesta pernikahan berlangsung. Saat kononnya macam kita lah hantar menantu, ya, hantar anak ke hantar menantu lah, apa orang panggil, kenduri nak sambut menantu perempuan. Jadi apakah kendurinya? Disebut oleh Asma bin Yazid binti Yazid, aku adalah teman Aisyah yang turut mempersiapkan Aisyah dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Demi Allah, aku tidak menemukan hidangan apa-apa kecuali secangkir susu, sebekas susu. Lalu Rasulullah meminum susu tersebut, lalu menyodorkannya, lalu diberikan kepada Aisyah. Dia menerimanya dengan malu-malu, maka kami katakan padanya, jangan menolak tangan Rasulullah SAW, ambillah. Kemudian Aisyah mengambilnya dengan malu-malu. Rasulullah pun bersabda, berikan susu itu pada teman semamu. Kami menjawab, kami tidak mahu. Beliau lalu berkata, jangan kalian berkumpul dalam keadaan lapar dan berbohong. Sebab Rasulullah tahu bahawa Asma bin Yazid dan sahabat-sahabat dia ni pun dahaga. Tapi dia kata kami tak mahu. Jadi Nabi kata, jangan kalian berkumpul dalam keadaan lapar dan berbohong. Jadi kalau orang pelawar kita nak ajak minum atau makan, makanlah, jangan menolak pelawaan orang, ya. Itu diajar. Jadi kita akan lanjutkan cerita ini insya-Allah. Jadi kita akan lihat seterusnya, menurut pendapat paling benar, rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah dimulai pada siang hari bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Kerana kehidupan Aisyah bersama Nabi, serumah dengan Nabi, ibunya dan sahabiah tu hantar Aisyah ke rumah Nabi ialah pada hari bulan Syawal tahun pertama Hijrah. Jadi kita akan sambung pada kuliah siri kelima mengenai pengajaran di sebalik pernikahan Aisyah ini. Ya, ada 3 pengajaran di sebalik pernikahan Aisyah yang kita perlu ambil dan kita perlu kita perlu ambillah dan aplikasikan dalam kehidupan, dan juga pengajaran yang bertujuan untuk membatalkan adat jahiliah. Jadi rasanya itu sahaja. Aku qauli hadza aqulu qawli hadza wallahu li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.